Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 dari kelas EM07 yang membentang tajuk atheism. Kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Alif Azmi, Akil Haikal, saya Ali Imran, Afi Afnan, Fazli Roslan dan juga Amar Daniel. Atheism yang merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Jadi saya akan meneruskan dengan isi kami yang pertama, iaitu kemunculan. Istilah atheist berasal dari perkataan Yunani iaitu atheos yang bermaksud tiada Tuhan. Kedua, berpegang dengan logik akal semata-mata. Idea atheisme diteruskan oleh tokoh-tokoh pada zaman Renaissance seperti Baron de Holbach, Percy Bysshe Shelley, Denis Diderot dan lain-lain. Dalam buku oleh de Holbach, Good Sense mendakwa semua kanak-kanak dilahirkan ateis. Dalam buku The System of Nature pula menuduh agama adalah satu bentuk penindasan dan kezaliman. Antara tokoh-tokoh terkenal zaman sekarang yang mengamalkan kepercayaan ateis ialah Stephen Hawking. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjemput pembentang kita yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Amar. Seterusnya kita masuk kepada faktor kedatangan atheism. Antara faktor yang pertama ialah kurang pendedahan tentang ilmu agama. Antara faktor wujudnya golongan menyokong fahaman atheism ialah mereka kurang berpengetahuan dan tidak berusaha dalam mendalami ilmu agama. Allah telah berfirman, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Bagi mereka yang menolak ajaran Islam, mereka akan mudah untuk terpesong. Oleh itu, mereka akan senang diracun dan akan sewenang-wenangnya menolak ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua ialah perkembangan teknologi dan sains. Dengan berkembangnya ilmu sains dan teknologi, terdapat segelintir manusia yang tidak menzahirkan kesyukuran atas nikmat yang Allah telah kurniakan selama ini. Dalam mengkaji sesuatu perkara, mereka tidak lagi bergantung harap kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk memberi pertolongan kepada mereka supaya urusan mereka dipermudahkan. Sebaliknya, mereka hanya bergantung kepada teknologi moden sepenuhnya. Perkataan manusia itu sendiri lahir daripada perkataan bahasa Arab iaitu an-nas, nasiya yang bermaksud lupa. Perkataan ini menggambarkan bahawa manusia itu lemah kerana sering bermalasan dan berlengah-lengah dalam melakukan tanggungjawab mereka. Seterusnya, faktor moraliti saya bagi kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Fazli. Jadi faktor yang seterusnya ialah faktor moraliti. Jadi masyarakat etis ni mereka berpendapat bahawa prinsip moral ni tak perlu ada dalam diri mereka. Ini kerana mereka percaya yang bahawa mereka tidak seharusnya ada perasaan takut untuk melakukan kejahatan ataupun perasaan perlu untuk melakukan kebaikan. Mereka beranggapan bahawa untuk melakukan sesuatu perkara baik atau buruk, manusia tidak memerlukan Tuhan ataupun syaitan. Ini kerana perasaan itu lahir daripada hati dan tidak memerlukan sokongan daripada mana-mana sumber. Untuk seterusnya ialah fahaman sosial yang progresif. Jadi kalau kita tengok maksud progresif ni daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ia bermaksud menuju ke arah kebaikan ataupun kemajuan. Tetapi hal ini sangat bertentangan dengan fahaman yang dipegang oleh masyarakat etis kerana mereka beranggapan bahawa adat dan normal dalam masyarakat merupakan sesuatu perkara yang boleh berubah seiring dengan peredaran waktu. Jadi mereka bersikap mudah untuk menerima nilai baru dan mereka bersungguh-sungguh untuk menolak perkara yang sedia ada. Misalnya perkara yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seterusnya saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Ahmad dan saya akan terangkan kesan-kesan atheism. Yang pertama, atheism boleh menyebabkan seorang itu hilang kebahagiaan dan harapan. Kajian yang menyatakan bahawa ia bergantung terhadap keadaan masyarakat sekeliling. Sebagai contoh, bagi negara-negara sekular dan yang mempunyai masyarakat yang sihat seperti Perancis dan Belanda, kedua-dua kumpulan beragama dan tidak beragama mempunyai tahap kebahagiaan yang sama dan sokongan sosial. Yang kedua, atheism boleh menyebabkan seseorang itu hilang kebergantungan dan pedoman hidup. Mengikut kajian, ia semua bergantung kepada negara yang mengamalkan sistem demokratik, di mana kebebasan individu amat dititik beratkan. Keagamaan kurang dikaitkan dengan kebergantungan seseorang itu berbanding autonomi peribadi. Manakala di negara-negara yang kurang maju dari ekonomi, mereka lebih bergantung kepada agama dan lebih konservatif dan menitik beratkan kolektivisme. Jadi saya teruskan dengan pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada era sekarang terdapat pelbagai cabaran kepada kita manusia yang beragama terhadap golongan-golongan atheism. Okey, pertama, golongan liberal yang bersikap terbuka memainkan peranan yang kuat terhadap golongan atheism. Selain itu, agama-agama yang bermacam jenis di Malaysia ini juga mewujudkan banyak manusia yang terpengaruh terhadap atheism. Selain itu, pengaruh barat yang kuat juga memainkan peranan kepada mereka untuk menyertai terhadap golongan atheism. Okey, yang seterusnya, tanggapan negatif terhadap agama kita jika kita membuat perkara yang tidak betul juga boleh membuatkan golongan-golongan ini akan lebih tertarik terhadap golongan atheism. Okey, yang terakhir, penggunaan media sosial tanpa sempadan, iaitu kita boleh lihat sekarang terdapat banyak golongan liberal yang berani menunjukkan diri mereka di media sosial, kerana penggunaan media sosial ni mempunyai tanpa had. Jadi mereka boleh menggunakan media itu ikut suka mereka untuk menyebarkan golongan-golongan atheism. Okay, jadi saya berikan untuk pembentangan yang seterusnya. Okay, hai. Nama saya Muhammad Ali bin Azmi dan saya akan menceritakan tentang cara untuk mengatasi cabaran dalam atheism. So, dari segi individu, kita perlu menguasai dan mendalami ilmu agama, terutama berkaitan dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, seperti kita tahu, kita perlu menunaikan solat 5 waktu. Tetapi bukan itu saja, kita juga boleh memperbanyakkan sunnah dan sebagainya. Hal ini dapat menaikkan lagi ilmu agama terhadap diri kita. Dari segi kedua pula, ibu bapa juga perlu mengambil peranan dalam memberi ilmu agama kepada anak-anak. Seperti yang kita tahu, anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa yang mencorakkannya. So, jadi ibu bapa perlu menambahkan ilmu agama ataupun mencurahkan ilmu agama kepada anak-anak supaya mereka tidak terjebak dalam kegaitan liberal. Selain itu, kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang dalam isu keagamaan. Seperti yang telah dijelaskan sebentar tadi oleh Akil tentang social media, kerajaan juga perlu mengambil berat tentang kebebasan hak bersuara daripada rakyat. Hal ini supaya ia tidak terlintas untuk mereka membuat apa yang mereka suka. Jadi selepas itu, sekolah juga perlu memperbanyakkan ilmu agama. Sebagai contoh,
apa yang kita lihat sekarang dalam sekolah, sekolah hanya membuat subjek pendidikan Islam. Dari segi lain pula, mereka juga boleh memperbanyakkan dari segi membuat bacaan Al-Quran pada hari Jumaat ataupun menunaikan solat Zuhur secara berjemaah dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah bantuan media sosial dalam berkongsi dan menyebarkan ilmu agama. Seperti yang kita tahu, TikTok merupakan platform yang paling utama pada masa sekarang dalam penyebaran media sosial. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita memperbanyakkan kongsi tentang ceramah, ilmu agama dan sebagainya. Tidak semua orang mempunyai masa yang cukup untuk datang ke masjid ataupun melihat ceramah-ceramah secara bersemuka. Jadi kita perlu mengambil langkah yang lebih mudah dengan cara menyebarkan ilmu-ilmu agama melalui platform media sosial. Jadi ia dapat mengurangkan, ia dapat mengelak daripada memasuki kegiatan liberal. Jadi itu saja daripada kami, grup 3. Sekian, terima kasih. Bye.